1, 12, 52, 195, 374, 555, 833, 950, 1104, 1002, 1300, 1416, 1480, 1550, 1610. Aduh, letih kan naik turun rumah ni nak buat live semata-mata tu hampa. Daripada laundry room check, tu kita buat dalam pancok dah. Hari ni kita buat daripada laundry pula. Okay, 276. Laju saja. Jadi hampa dah tahu sangatlah bila hari ni aku bersiap. Okey, belum rambut apa semua centok tak kerinting macam selalu tu. Mana kata lepas ni kita insya-Allah akan ada pumpang. Okey, apa resipi dia? Kemungkinan aku nak buat makaroni goreng. Okey. Baik, macam mana Cik janjikan semalam, kita hari ni akan kemarin kan aku dah susun segala benda yang berkecamuk tu suun tu buat tu. Tunggang langgang herot petot. Bak kata orang tua-tua dulu macam pungkok tengah naik tangga. Tahu tak pungkok tengah naik tangga tu macam mana? Cuba bayangkan pungkok daripada belakang naik tangga. Kan? Yang ni naik, yang ni turun, yang ni naik, yang ni turun, yang ni naik, yang ni turun, yang ni naik, yang ni turun. Macam itulah pungkok kalau naik tangga macam mana. Herot petot tak sama. Okey, bucu tak sama, itu tak sama. Itulah namanya pungkok naik tangga. Jadi daripada pungkok naik tangga, mari segala tolak, segala sapra aku, segala apa semua, tudung meja, cushion apa daripada perosok. Sebenarnya benda tu dah elok dah masa kami mula-mula pindah dulu. Dah habaq dah dekat Suun. Suun. Yang ni, almari ni sarung bantai. Almari tu kentola. Almari tu cadar. Almari tu tola muka, tola tangan. Yang ni semua selimut-selimut. Yang tu sejadah. 2 tahun sudah lah. Nak masuk 2 tahun sudah. Dah buat elok dah aku dengan Suun ni sama-sama ramai-ramai. Tapi biasalah manusia ni kan. Tak mana sangat lah nak tahan. Takat 2 bulan, 3 bulan lepas tu berkecamuk lah. Yang paling teruk berkecamuk ni pasal hari tu ni shooting segala apa benda pumpang tu semua. Bila shooting biasalah aku ni akan kata ni Cinderella, pergi ambil set tu tudung meja tu, pergi ambil set tudung meja tu. Biasalah dia tulah dia nak cari periuk, dan tulah dia nak cari gelas, dan tulah dia nak susun pinggan, dan tulah dia pergi cari cadar, sapra apa semua. Lalah tarik. Lepas tu dah tarik, dah shooting apa semua, dah ke malam. Nak simpan balik memang terlupa, malah lah kan. Tu yang jadi posok. Lagi satu depa ni semua, aku cadar apa semua aku akan hantar dobi. Aku tak basuh sendiri sebab aku rasa lagi puas kalau buat dobi yang basuh. Sebab ialah mesin kita ni kecil kan, mesin dobi tu gurung-gurung, jadi bersih elok dengan daripada iron siap. Jadi balik tu kita cuma buka daripada plastik, lipat elok-elok balik sempurna, lepas tu baru bubur. Tapi depa ambil daripada laundry, lepas tu depa buka daripada plastik, depa terus masukkan tanpa melipat balik mengikut kesesuaian almari aku. Tu yang jadi macam pungkok naik tangga tu. Herot petot besar kecil, yang besar di atas, yang kecil di bawah, jadi duduk sengit lagu tu. Tak boleh lah. Aku ni bukan kira OCD, cumanya aku nak benda tu menyenangkan. Bila hampa masuk kerja pun, kalau hampa tengok dekat tempat kerja hampa, rumah hampa ke apakah, dia hampa tengok macam senang hati, rasa macam elok tu susun. Bila dah susun tu pula, janganlah main-main tarik saja. Bila nak ambil satu benda yang di bawah, jangan tarik macam tu saja. Memang benda tu akan terjelan macam tu. Angkat atas tu, bubuh atas meja, ambil yang hampa mau. Kalau hampa mau, ambil balik yang atas meja tu, susun balik. Jangan duk main tarik. Tarik memanglah dia akan terkeleweh, terjelan macam tu, cik. Oi, faham ke tak? 4,000 dah kita. Okey? Baik. Jadinya itu aku dah boleh tiap lah. Itu satu dia pun tibuk balik plastik tu, dia pun tibuk botol dalam almari. Lepas tu kadang-kadang kalau hampa hantar yang dry clean punya, ini kejadian biasa. Kejadian biasa di mana
Dengan plastik dry clean itulah duk ada, dengan penyangkut itulah duk ada yang daripada dry clean tu, dia terus buat masuk dalam almari. Itu memang aku cukup pantang. Bila aku buka almari, aku tengok segala macam warna, macam jenis hanger duk ada. Memang aku pantang dengan plastik apa tak buka. Hampa ingat rumah aku ni kedai Adobe? Rumah aku ni rumah kedai Adobe lah. Sebab tu lah nombor satu yang aku buat dalam rumah aku ni, mungkin tak boleh di-apply untuk hampa semua lah. Tapi mungkin kalau hampa ada effort, ada orang kata tu akai. Okey, sebab tu aku kalau di rumah, hanger aku memang aku tempah siap. Okey, hanger siap ada nama aku. Dalam almari, hanger semua kena sama. Okey, sebab tu aku beli hanger yang ada ni. Jadi hampa boleh sidai. Okey, boleh sidai. Jadi hanger pula kena susun ikut sama, menghadap ke sini. Aku cukup pantang ni. Ni, nampak ni, hanger dah kat tangan aku ni. Sekarang kalau boleh aku bukan kata hampa yang duk tengok ni saja. Kadang-kadang staff aku yang kerja fashion ni pun dah berpuluh tahun, berbelas tahun, bertahun-tahun pun kadang-kadang buta perut lagi ni. Akai tak ada. Bila aku suruh gantung, hanger kan bentuk dia melengkung ke sini. Kan? Melengkung. Bow kita pun melengkung masuk ke dalam. Bow kita bukan lagu ni. Ada manusia jalan lagu ni? Nampak bau kecil kan? Ada. Tak, mereka gantung jugalah. Saya aku nak tunjuk macam mana. Yang ni kan hanger kan? Tiba-tiba t-shirt ni, hanger ni kan melengkung. Jadi yang depan tu bubuh elok-elok lah kot hanger tu. Tak, kadang-kadang apa tak, bukan kata di rumah aku, di butik tu pun kadang-kadang dia pun gamak. Saya aku nak tunjuk, dia pun gamak kali hanger tu. Jadi hak depan ni duk terkedek gitu. Ada ke patut aku kalau kat butik aku dipanggil lepas semua turun, hampa turun main sini, aku nak tengok apa yang bau hampa berjalan lagu mana. Hampa jalan lagu ni kah? Hampa jalan lagu ni kah? Jalan lagu ni, bos. Kalau dah jalan macam ni, baju tu pun kena jalan lagu tu juga, kena sangkut lagu tu. Tak penat kah? Tak kesian ke baju tu duduk lagu tu? Lingkup lah segala baju-baju yang aku dah potong cantik-cantik, jet-jet cantik, duduk terkedek lagu tu. Badan manusia lagu ni. Macam tu lah, sebab tu orang buat hanger tu tak straight. Orang buat hanger tu melengkung ke dalam. Tapi ada juga hanger yang straight, hanger murah lah. Okey, jadi kalau itu aku, kalau hampa ada duit lebih, ada mampu apa semua, beli hanger yang sama, bubuh kat rumah tu. Segala hanger balik pada laundry, segala apa tu, salin dulu. Salin dengan hanger hampa di rumah tu. Bila hampa buka almari, hanger tu dulu yang akan nampak. Baju tu tak berapa perasan lah, sebab macam-macam colour. Tapi kalau rajin, susunlah ikut colour. Jadi hanger tu kena sama dekat rak tu. Bila hanger sama, orang tengok macam lega ni. Ni tak macam-macam colour. Hijau yang daripada laundry ni colour hijau, laundry ni colour hitam, laundry ni colour putih, laundry tu hak dawai punya. Lagipun hak dawai tu dia pakai untuk laundry saja. Bukan hak dawai tu untuk kita pakai sepanjang masa. Kalau dia beli hak biasa tu dah bahaya. Faham ke tak? Dawai tu tahan berapa hari saja. Banyak hari sangat dia jadi lagu tu lah. Lagu tu. Dawai tu sebenarnya untuk pukul anak. Hak dawai tu bukan untuk gantung baju. Faham ke tak? Yang tu pasal hanger. Okey? Sebab itulah aku invest buat hanger aku sendiri. Ada siap nama chop sini, RI semua. Jadi senang segak almari aku. Faham ke tak? Okey, baik. Jadinya hari ni kita nak ajak macam mana nak lipat. Okey? Baik, kemarin aku dah lipat lah sekali apa semua kain tola. Okey. Kain tola, kain tuala. Okey? Kain tola ni macam biasalah. Macam biasa. Okey? Kain tola kalau kita hak beli baru tu memang dia akan elok je pak sagi. Tapi bila lama-lama kita pakai, baik kain baju, baik kain tola, baik apa pun, baik tudung meja, sapra ke apa pun, bila lama-lama kita akan pakai, kita dah basuh apa semua, dia akan kiat. Tahu kiat tu apa? Herot guni, herot gitu. Kain tola mahal ke, kain tola murah ke, kain tola good morning ke, apakah, kain buruk ke apakah, lama-lama bila kita pakai dia akan jadi herot juga. Okey. Jadi untuk menghilangkan keherotan dia itu, macam ni kan. Ni kan herot. Walaupun yang ni Sheridan punya apa benda nah, hallmark ke apa patah ni, mahal punya, tapi dia tetap akan herot juga. Macam mana mahal sekalipun, dia akan menggelembung, dia akan apa. Okey. Sebab tu mak cik ajak, nampak lah. Okey, mak cik ajak, hampa ambil pada mesin, hampa dah basuh dengan mesin. Okey, lepas tu hampa dah sidai. Sekejap lagi aku nak abang pula pasal nak sidai baju macam mana. Nak sidai baju pun mak aku pesan, kalau hampa dah sidai baju, kalau hampa nak sidai hak besar-besar dulu.
Okey, sidai kain pelekat lah, kain telekung hampa lah, cadar lah, baju lah, apalah. Kalau baju, kalau kain batik, kalau kain pelekat, macam kita pergi supermarket kan, bila kita tolak troli tu kan kita campur. Tapi aku tak campur. Kalau macam bahan-bahan pencuci, aku bubuh sudut ni. Kalau bahan makanan, aku bubuh sudut depan. Roti kena bubuh dekat agak atas. Sebab apa? Kalau roti, ada orang buta perut beli roti tapi bubuh dalam bakui raga tolak tu, lepas tu timbun dah dengan barang lain, roti tu jadi betul ke mana? Macam pungkok, macam bur hampa lah. Jadi roti, buah semua kena bubuh asin. Bila kita pergi kat kaunter, kita sendiri sebelum cashier tu semak kepala, okey, tengok barang hampa, kita angkat dulu. Okey, kalau kita nak angkat barang makanan dulu, angkat barang makanan dulu buh kat kaunter. Jadi depa pun tak payah nak pricing. Kaunter tu dah lah kecil. Kalau kita serabut bubuh barang makanan, buh shampoo, buh floor cleaner, sekali depa jadi huru-hara. Ingat, bila kita memudahkan kerja orang, Allah akan memudahkan kerja kita sepanjang masa. Okey, kalau nak bubuh barang makanan dulu, bubuh barang makanan dulu. Dah habis buang plastik, bubuh dalam raga, buat keluar pula barang-barang yang bukan makanan. Kan? Lepas tu bila buat balik rumah pun kita dah tahu, oh plastik ni makanan, plastik ni barang-barang bukan makanan. Macam tu lah juga segala benda yang kita nak buat pun. Okey? Baik. Kain tolak yang Herod petot ni. Jadi sebelum kita nak buat apa pun, mak aku cakap hang kena lurut. Lurut tu tak lurut apa? Lurut tu macam ni. Lurut. Bukannya dapat daripada, ambil daripada penyidai. Tadi kita cakap pasal sidai baju kan? Okey, bila dah sidai baju apa semua, daripada situ pun menampakkan kata kita ni orang yang cermat. Jadi dekat ampaian baju pun macam, oh ya sebelah tu lah kan, disusun elok aja. Kalau baju tu kalau hampa nak bagi banyak tempat, pakailah penyangkut. Jadi penyangkut yang hampa ambil pada dobi yang tak jenis tu, yang macam-macam colour tu, asingkan untuk menyangkut baju, untuk kita sidai baju. Jangan buat masuk dalam rumah. Dalam rumah ada penyangkut khas dia. Untuk sidai baju ada penyangkut khas dia. Lagu tu kerja. Faham tak? Cermat. Baik. Jadi kita dah susun cantik-cantik, orang pun tengok, amboi pandailah nak darah ni sidai baju. Macam tu. Bila dah angkat baju dah kering kontang apa semua, makanya sebelum kita lipat, janganlah ambil daripada timbunan kina baju itu, terus lipat tok tepi. Jadinya terjeleng lagu ni lah. Jadi sebelum kita nak buat lipat baju pun, kita kena hampak elok-elok. Cari tempat yang segak, tempat yang lapang, baru kita ada, orang kata apa tu, semangat nak lipat baju. Aku lupa spray lah. Macam aku hari ni nak ajak apa, aku akan buka lagu, aku akan buka kipas siap-siap, aku akan spray sikit bilik ni bagi wangi. Jadi aku taklah bebay. Ni duduk hati bebay ni senangnya. Tapi tak apalah, tahan hati lah. Kan? Nak buat macam mana? Bebay-bebay. So aku juga erogi. Baik. Jadi bila kita dah ada tempat nak, orang kata tu, lipat baju dengan sempurna, kita pun tak bebay. Kita akan buat benda tu dengan penuh keikhlasan, dengan penuh lendik, orang kata. Okey? Jadi bila kita tak lipat barang apa pun, kita kena lurutkan itu. Sebab dia Herod kan, lurut cantik-cantik, bagi dia bersegi elok-elok. Okey, dan bila kita nak lipat sebarang baju pun, baju ke apakah, kita tak boleh tunjuk yang bahagian terjeleng ni. Nampak tak? Ni tak boleh tunjuk. Yang kita kena tunjuk depan di dalam almari adalah lengkungan yang bulat macam ni. Okey? Jangan tunjuk lagu ni. Jangan tunjuk Swiss roll macam ni. Tak boleh juga untuk di dalam almari. Kena tunjuk bahagian yang cantik. Faham? Okey. Katalah aku ada 4 segi, tolong 4 segi ni. Okey? Bila aku dah lurut, dia jadi 4 segi, aku lipat 2. Bila dah lipat tu, make sure dah bucu ni, bucu kain dengan bucu kain bertemu. Okey? Pegang, kepit. Lepas tu lurut lagi. Bila kita lurut ni, dia ada 2 sebab. Satu, untuk menyamakan benda yang dah Herod masuk dalam mesin tu. Nombor 2, dia akan ala-ala menyerika benda tu. Kita boleh nampak macam dia smooth saja. Okey? Kita lurut, dia bagi elok-elok. Kita kena treat benda ni macam satu benda yang kita sayang sangat. Bila benda ni kita sayang, kita treat dengan penuh kasih sayang. Bila kita pakai, bila kita buat dalam kehidupan kita, benda tu akan ada hikmah, akan ada dia punya nikmat dia.
Ni bila tak nikmat, tak iron, tak apa, lipat gerebuk-gerebuk, lempak masuk. Gerebuk-gerebuk, lempak masuk. Benda tu bila lama-lama kita praktis, samalah juga nanti hidup kita apa akan jadi macam tu. Kremot dalam almari tak kesudahnya. Faham? Okey. Baik, jadi kita dah lurut cantik-cantik. Nah, dah cantik. Kadang-kadang aku akan patah balik lagu ni. Especially kain pelikat aku akan buat macam tu. Tapi rumah aku ni semuanya beriron lah. Okey, beriron. Melainkan tuala je kami tak iron. Yang lain semua aku iron. Selok dalam, t-shirt, kain pelikat, semua aku iron. Baru masuk dalam almari, baru masuk dalam laci. Kain tuala tak boleh iron lah, sekali dia jadi kepek. Okey? Baik. So bila kita dah lipat dua ni, yang paling penting di sini ialah kita kena bahagi 3. Okey? Supaya kita tak tunjuk. Kalau setengah orang macam mereka buat sebelum ni, aku ni angin tu ialah mereka dah lipat dua ni, bucu dengan bucu mereka ni tak lurut. Bila tak lurut, dia jadi lagu ni lah. Nampak tak? Dia jadi macam ni. Bucu tak bucu. Lepas tu yang mereka tahu, mereka lipat dua. Bila mereka lipat dua, benda tu akan nampak lagu tu. Yang terjelen, yang apa. Lepas tu tak cantik, nipis. Faham tak? Bila benda tu kecil, bila kita lipat tak banyak, dia akan jadi nipis. Bila dia jadi nipis, okey, bila dia jadi nipis, aku ambil lagi satu. Bila dia jadi nipis, dia tak berseri macam yang tebal ni. Nampak tak? Tola tu akan nampak murah. Jadi bila macam tu, hampa buka balik, jangan lipat 4 macam tu. Sebab apa? Dia akan terjelen. Lipat 2 macam aku cakap tadi, bucu dengan bucu. Lurut benda tu, bagi dia cantik segak. Lepas tu kita bahagi 3. 1. Okey? Nampak tak? 1, jadi bahagian yang ujung tak cantik ni dia berada di dalam. Okey? Dan yang ini pula, nampak lipat lagu ni. Okey? Jadi dia akan nampak di bahagian depan tebal cantik saja, sama saja edges dia. Dan hampa kena hafal lah. Tadi lipat lagu mana, bila tadi lipat lagu mana, yang next one pun kena lipat yang sama lah. Supaya bila kita susun, line ni sama, line ni sama. Kalau ada line. Okey? Kalau ada line. Jadi yang belah belakang ni akan berada di belakang, dan belah depan ni akan berada di depan. Faham ke tak? Jangan sekali-kali tunjuk yang bahagian ini di hadapan. Tak cantik sebab dia herod. Okey? Faham tak? Okey, lah ni aku akan tunjuk 2. Jadi bila kita susun, isat. Okey, nampak tak? Kalau macam aku dah kentola 2 ni, kalau hampa silap lah kata, okey, yang ni dia dua-dua ni kentola yang sama. Tapi kalau hampa silap lipat, benda yang sama akan nampak berbeza sebab yang ni ada line, yang ni tak ada line. Okey, jadi hampa kena lipat benda yang sama. Kalau tadi lipat lagu tu, semua benda pun hampa kena lipat lagu tu juga. Okey, lipat menjadi 3. So bila kita letak dua-dua ni, makanya di almari akan nampak apa benda ni? Akan nampak benda yang sama dan align. Itu cara nak lipat benda. Okey? Kalau kata hampan ada tadi yang kecil, kalau yang besar pula pun sama juga. Okey, ni tuala muka, yang ni tuala tangan. Okey, tuala ni ada jenis-jenis dia. Tuala mandi, tuala muka, tuala tangan. Paling kecil tuala muka, yang ini. Sederhana kecil tuala tangan, panjang macam ni sebab kita nak sangkut dia kan. Lepas tu tuala mandi yang paling besar. Okey? Macam ni kalau panjang pun serupa juga, hampa kena lipat 2. Okey? Jangan lipat kot sini. Jangan lipat kot sini. Okey? Kena lipat kot sini. Okey? Lipat kot sini. Jentu ni, ambil ni semua sama-sama. Bagi mereka sama-sama. Lepas tu lurut. Lurut. Bagi dia sama cantik-cantik. Boleh dia akan balik kepada asal punya bentuk dia. Lurut bagi sama. Tarik ni. Tarik bagi sama-sama. Baru benda yang kita beli tu akan tahan lama. Yang ni hampa biak dia, memang dia akan herod punya. Tarik. Okey, tarik sama-sama lah gitu. Okey? Jadi ingat macam cik kata tadi, line tu ada kan? Maksudnya line tu kena berada di atas juga. Okey? Lurut, depan belakang lurut. Jadi lipat.
dan lipat. Jadi dia akan jadi cantik lagu ni. Nampak tak? Bila kita lipat 3, benda yang berada sini dia akan tolak supaya benda tower tu akan nampak bulat, cantik. Jadi nampak macam tolak ni baru beli saja. Faham ke tak? Faham kan? Okay. So kalau kata benda tu besar kecil, kita boleh samakan dia juga menjadi sebegini. Faham tak? Nampak tak saiz tu tadi? Saiz tu kecil besar kan? Aku boleh juga samakan saiz itu walaupun saiz kecil besar dalam lipatan yang berbeza supaya line tu terbalik. Supaya line tu sama. Faham ke tak? Okey, itu satu. Jadi macam mana kita nak tahu kata bila kita susun, bila kita dah buat benda tu dengan cantik, lepas tu kita nak susun dalam almari, hampa kena buat apa? Measurement tape. Okey? Datuk, mana boleh measurement tape tu kami nak kalau go cantiknya Datuk. Measurement tape. Hampa nak buat apa measurement tape ni? Hampa ukur besar almari tu banyak mana. Okey, katalah satu almari pintu tu hampa nak bubuh 2 row, 2 bangunan. Okey, ukur. Okey, dah ukur, bahagi 2. Bila bahagi 2, hampa dapat measurement untuk 2 row di almari itu. Kalau almari itu sempit, 1 saja ukur. Ukur banyak ni. Okey, so dapat tahu, tolaklah sikit buffer kiri kanan berapa inci, hampa akan dapat katalah 40 ataupun 16 inci untuk 1 row. Apa aku buat? Macam ni nak lipat kain, aku tak suka lipat di bawah, aku suka lipat atas meja. Okey, hampa ada katalah kaunter macam ni. Aku akan ambil 2 klip ni. Okey, 2 klip ni aku akan klip. Allah, tak lepas pula klip ni. Nak ambil yang besar tak boleh. Okey, tak apa. Kalau tak ada klip ni, kalau lah kata tak nak tengok, aku ada benda lain. Ni lepas tak? Tak lepas. Yalah penyepit aku. Style orang putih kan? Okey. Katalah aku terlupa aku kena ambil klip besar ni, klip ni kecil. Tadi tak ambil. Okey, tak apalah aku ni. Dan aku akan ukur. Kata tadi 16 inci, aku letak kata klip ni satu. Lepas tu aku letak klip ni satu. Boleh juga apa pakai cellophane tape ke, masking tape ke, apakah tape ke, boleh juga. Jadi kita dah ada penanda kat sini, kat kaunter ni. Okey, aku pakai yang ni lah. Tengok, kita ada penanda kat kaunter. Jadi bila kita ada penanda kat kaunter, makanya bila kita nak lipat benda, kita dah tahu dah saiz tu kena jadi saiz ni. Macam ni kentola besar kan? Okey, kentola besar. Okey, kentola rumah ni memang semua putih. Aku tak suka color-color lain. Jadi kentola pun saranan aku ialah tak payah letak softener. Okey, bila kita letak softener tak sedap bila kita lap muka kita. Sebab dia akan layu, dia tola tu punya wool tu akan jadi penyek sebab dia dah lembut. Bila kita lap pun dia licin, tak best. Okey, jadi aku punya style tuala mandi memang aku tak letak softener, Soflan ke apakah, apa nama lani, apa nama tak lani punya nama tu tak tahulah. Okey, aku tak suka letak. Okey, jadi kalau macam katalah, okey, yang ni adalah kita punya tuala mandi macam aku cakap tadi. Bahagian yang ada label kan, macam aku lah ni kan, di rumah ni aku bubuh label siap-siap. Labelnya RI, ada label merah ni. Jadi make aku tahu kata ini tola aku, tola bos, tak boleh campur dengan tola orang lain. Bos yang boleh pakai je tola tu. Okey, tola Umar ada tola dia, tola Ali ada tola dia. Okey, so bila ada label macam ni, label ni mesti ke dalam. Okey, kalau hampa nak tahu aku beli toala kat mana, sajalah aku tunjuk. The White Company. Okay, White Company ni dia boleh buat delivery satu dunia kalau tak silap aku. Memang sedap, tapi dia ada macam-macam jenis lah. Okay, so ini tola mandi yang kita dah ambil. Okay, macam aku cakap tadi, kena ambil yang bahagian pendek. Tola mandi, bucu dengan bucu. Keram aku, bucu dengan bucu. Dan kita akan letak di
Kalau hampa nak tunjuk line tu, hampa tunjuk. Kalau hampa tak mau tunjuk pun tak apa. Okey. Dah lipat dua macam ni, lurut. Lurut cantik-cantik, bagi dia betul-betul apa nama, tegang, licin. Okey? Lurut cantik-cantik macam tu. Dan apabila kita lipat pun, yang hujung ni jangan bagi terbih sampai macam tu. Yang hujung tu mesti masuk sikit daripada benda yang tak hujung. Okey? Lurut dia cantik-cantik. Okey? Jadi kita akan lipat lagu ni. Satu, lurut. Tapi jangan lurut di bahagian sini sangat, sebab kita nak dia gebu kan. Kita nak dia gebu. Kalau hampa tekan lipatan tu, nanti sakit dia akan jadi penyek. Okey? Buat lagi sekali. Lipat 3 dan lipat lagi sekali. Faham? Jadi tuala itu akan nampak gebu dan bulat. Nampak tak? Straight saja. Jadi tadi kan kita dah ukur. Okey, so ngam-ngam 16 inci. Okey, ngam-ngam 16 inci. Jadi benda ni kita boleh bubuh lah di almari kita dengan ukuran yang cantik, yang sesuai dengan kelebaran. Orang kata tu ni, tuala ni dah 2-3 tahun tak, tapi tengok betapanya dia punya masih lagi elok. Sebab tu aku kata jangan pakai softline tu, pakai deterjen je. Okey? Alright, ini tuala. Itu tuala. Okey, macam mana pula dengan baju? Macam mana? Pun sama juga baju. Aku punya baju t-shirt apa kain blackout apa semua sama. Aku akan iron baru aku masuk benda ni. So kalau macam baju t-shirt macam ni lah. Okay, macam ni tak iron lagi, sebab aku ambil pada bakui mate aku yang nak iron tu. Tak iron lagi. Macam aku t-shirt semua gantung, aku tak lipat. Okay, melainkan t-shirt tidur saja. Okay, yang lain semua aku gantung sebab aku tak suka lipat, sebab aku ada banyak space. Kalau hampa tak ada space, hampa kena lipat, gulung dan masukkan di dalam laci. Nanti aku tunjuk macam mana nak buat simpan tu. Okey, kalau macam t-shirt kan, ni kata ada t-shirt. Okey, t-shirt pun serupa juga. Kita jangan dah ambil t-shirt tu, lipat. Lepas tu ni. Okey, dah masuk. Tak boleh lagu tu. Sebab apa? Kalau walaupun t-shirt aku ni beli kat Primark ke, Marks & Spencer mahal juga. Primark ke apakah, kalau kita jaga t-shirt kita, insya-Allah kita akan boleh pakai banyak tahun. Okey? T-shirt yang paling penting kita kena pegang hujung ni. Walaupun hampa tengok dalam apa nama ni, YouTube kadang-kadang dia ada yang dia ajak prap lipat macam tu jadi kan. Mata steward ke ajak. Okey, tapi dia akan berkedut di dalam tu. Tak mau lagu tu. Okey, tak mau. So apa yang hampa kena buat ialah t-shirt yang belah ke depan tu, yang depan, lihat depan menghadap lantai. Okey, menghadap lantai. Lepas tu persama ni tepi kan, ni tepi ni dengan bawah ketiak ni, ambil dia tu, keribah dulu. Keribah. Letak atas lantai, tekan. Okey, persamakan tangan tu elok-elok, bahu, tarik sebab t-shirt tu kiat kan. Macam tu. Lurut t-shirt tu. Okey, dah lurut, dah cantik apa semua, barulah hampa lipat. Ni daripada belakang kan, lipat masuk. Cara dia ialah tengok tengkok ni, lehak ni. Okey, kalau sini hampa mati dekat ujung lehak tu, makna kata belah sini pun hampa kena mati sama dengan lehak tu. Okey, lipat, ambil masa tak apa. Ambil masa, letak macam tu, lurut dia cantik-cantik. Okey, dah habis semua, lipat yang ni balik. Okey, hampa tengok t-shirt aku ni pun dah herot kan, tapi tak ada masalah. Tepuk dia, lurut dia, macam tu lipat baju. Okey, lepas tu ambil pula belah sini. Ingat, kalau tadi dah ambil ujung collar, yang ni pun ambil ujung collar, lipat masuk dalam. Yang lebih ni pun lurut, bagi cantik, lipat masuk sini. Dan selalu urut dia, urut baju tu. Okey, so bila dah straight macam ni, make sure yang hujung ni pun kena masuk sikit supaya dia straight. Okey, selalu kan t-shirt akan kembang macam tu kan, dia jadi A-line macam baju kurung pesak tu.
tu hampa kena masuk sikit. Okey, lurut, elok-elok, kemas, tarik sana sini. Lipat yang ni masuk ke bahagian tengah. Okey, tengah. Bersama ni. Cantik, bagi dia cantik. Lepas tu lipat macam tu. Dan tekan cantik-cantik. InsyaAllah baju tu akan nampak cantik. Okey. Dan jangan terlebih pada collar tu. Okey. Jangan terlebih yang kita lipat tu. Jangan terlebih. Tak mau. Dia kena bawah sikit daripada collar tu. Okey. Aku tahu benda ni basic, tapi kalau aku tak bagi tahu kat hampa semua jadi tak berlagu. Jadi bila kita angkat benda tu, dia akan nampak straight, elok saja. Macam roti prata Tisha. Okey, 4 sagi, cantik je. Walaupun baju ni dah bertahun aku pakai. Okey, yang ni ukuran dia. Jadi hampa boleh ambil, stack. Hampa nak bubuh dekat para boleh. Tapi kalau hampa bubuh dekat para, dia akan menyusahkan kita sikit. Kadang-kadang kita, kalau especially anak-anak lah, yang mana yang di atas tu lah dia perlu ambil tu saja. Kita bubuh, dia ambil atas. Kita bubuh, dia ambil atas. Aku pun perangai macam tu jugalah. Jadi kalau kita tak mau jadi lagu tu, eloknya baju t-shirt ni kita kena simpan di dalam laci. Jadi bila kita buka laci, bukan kita bubuh macam ni ya, 1, 2, 3. Tak. Kalau kita nak buka para, kita kena bubuh 1, 2, 3, 4. Tapi kalau kita nak buka laci, lebih senang sebab laci kan tinggi dia tak berapa tinggi kan. Dia punya depth dalam tu. Apa dah dapat macam ni, okey. Selalunya kita nak tengok t-shirt, kita tahu t-shirt kita ada corak-corak kat depan. Macam aku biasa semua tak ada corak. Ada corak pun sikit-sikit saja. Yang ni kosong. Okey, kalau kita nak tahu kita punya baju tu t-shirt macam mesti ada corak kat depan kan. Oh ni aku suka baju ni, aku suka baju ni. Jadi bila kita dah lipat lagu ni, untuk kita simpan di dalam laci ialah kita kena lipat lagi 2. Lipat lagi 2 macam tu dan kita akan nampak bahagian atas dia. Okey. Macam ni. Ini cara simpan dekat laci. Aku tunjuk lagi satu kat hampa. Ya? Nanti Sat. Okey, ni ada FC pula dah t-shirt ni. Okey, Sat aku tunjuk lagi satu. So kita lipat. Ingatlah sama benda tu. Hujung bagi sama, bagi masuk sikit sebab selalunya t-shirt akan herot dekat bawah tu. Okey, so kita dah lipat cantik macam tu dan kita lipat luar. Okey, dan ini caranya untuk kita susun dalam laci untuk t-shirt yang banyak tersebut. Dan kita tindang lagu ni dan kita akan simpan dengan cara begini. So di dalam laci, bila kita tarik laci tu, kita akan nampak t-shirt kita lagu ni. Okey, jadi dia akan tak makan space dan kita boleh ambil t-shirt kita yang mana kita suka, kita nak pakai hari tu dengan cara kita tengok lagu ni. Nak ni dan kita ambil. Okey, kalau kita simpan lagu ni, mana kata yang bawah tu memang tahun depan pula lah hampa pakai kalau hampa jumpa rajin. Kalau hampa tak jumpa, memang hampa tak akan pakai lah. Okey, itu caranya kalau nak simpan dalam laci. Okey, kalau nak simpan dalam para, kena susun macam aku cakap, meninggi macam ini. Faham? Okey, baik. Itu cara kita lipat t-shirt. Cara kita lipat stocking pun ada cara dia. Okey, ini stocking dan selalu stocking macam biasalah. Stocking ni kadang-kadang yang ni ada sebelah saja, yang tu ada sebelah. Dia tak hilang sebenarnya, cumanya dia berterabuk dalam rumah tu. Itu yang buat bebai. Okey, stocking selalunya ni satu set lah. Ada stocking panjang satu, stocking 2. Okey, yang sepasang kiri dan kanan. Kita susun ikut tumit dia, ujung-ujung dia. Okey, ujung dengan ujung, tumit and tumit. Okey, right. Yang ni cara mak aku lah. Kalau hampa tak mau ikut pun tak apa. Tapi cara mak aku memang benda ni tak akan berpusing-pusing. So ambil yang hujung tu, lipat lagu ni.
Lepas tu mai ikut sini. Lepas tu mai ikut sini. Okey? Setengah orang dia simpan lagu ni saja. Okey. Tapi kalau hampa simpan lagu ni saja, orang jantan, laki-laki hampa tahu sajalah kalau dah tarik almari tu bukan dia punya kisah apa. Bini aku kemas ke apa ke, mai ambil saja. Tak mau stokin ni lah, nak stokin tu. Tak mau lama-lama bila angkat stokin tu, mai hujung minggu bila hampa tengok, dia akan bergumpai dalam laci lagu ni. Tak mau lagu tu. Okey? Jadi kita buat macam aku cakap tadi. Lipat lagu ni, lipat lagu ni, lipat lagu ni, dan kita jadikan kelongsong. Ambil yang satu tu, yang hujung di atas tu kita buka dan kita turnkan dia. Turnkan dia, maka dia akan jadi macam periuk kera. Okey? Cantik-cantik masukkan yang hujung tu. So dia akan jadi macam ni. Jadi hampa tahu dalam satu gumpalan ini dah ada siap sepasang stokin. Siap. Lepas tu susun lah. Susun 1, 2, 3, 4. Kan kemas macam tu. Kan? Kalau tak, nanti kalau hampa tak pusing macam tu, nanti bila mereka tarik, laki hampa tarik, hampa pun kan ada anak dara pun yang tak berlaku juga kalau stokin-stokin tu. Tarik. Lala terjelen dalam laci, hampa ni angin. Okey? Itu cara kita nak lipat stokin supaya stokin tu tidak hilang bercerai daripada pasangannya. Maka dia akan jadi macam ini. Okey? Cara lipat stokin. Baik, kita nak tunjuk pula cara nak lipat seluar dalam. Seluar dalam. Okey? Panties. Okey, macam ni kan comel je. 4 sagi elok saja. Okey. Ini panties. Tunjuk kat hampa tak apalah, ni ilmu daripada ilmu orang kata rumah tangga. Okey? Ni panties. Alah kecil comelnya. Okey? Katalah ini Mark Spencer punya lah. Okey. So macam ni, hampa lipat dua. Okey, lipat dua. So dia akan jadi tajam macam tu. Alright. Lepas tu lipat lagi macam ni. Lipat sikit masuk. Yang bahagian ni lipat sikit masuk, supaya dia akan jadi straight, memanjang silinder macam ni. Okey, macam biasa tarik elok-elok bersama benda tu. Lipat sikit ujung tu supaya dia akan jadi benda yang straight. Okey. Kalau hampa nak lipat lagi sekali pun boleh. Kalau hampa tak mau pun boleh. Tapi aku suka lipat lagi sekali supaya benda tu jadi cute saja. Okey. Jadi macam ni. Alright. Panjang macam tu. Lipat satu, bersamakan dia satu, dan lipat lagi satu. Okey. Bila kita lipat lagi satu macam ni, yang ini, yang lebih tu, okey, kita selit masuk ke dalam getah tu. Selit masuk ke dalam getah tersebut. So dia akan jadi comel saja macam lepat pisang tu. Lagu ni cara nak simpan ataupun lipat spender. Okey? Jadi comel. So tak adalah bila hampa tarik, spender tu pun akan terbuka dengan terjelen duk dalam laci tu, hampa pun nak hantu. Faham tak? Okey? Yang ni nama dia cara nak lipat panties. Faham? So kita ada panties, kita ada stocking, kita ada t-shirt. Kalau nak simpan dalam laci, lagu ni lah hampa simpan. Kalau hampa tak mau simpan dalam laci, hampa boleh simpan terampak macam ni. Okey, ini caranya. Dan senantiasa di sudut itu sama besar. Sebab kita dah ukur dah berapa banyak yang kita nak pakai di dalam ruang almari tersebut. Faham? Alright. Jadi kalau kita lipat banyak-banyak, kita akan nampak kita punya hasil lipatan tersebut. Masa kita dah siap lipat, kita nak isi dalam almari pun cantik saja, kemah saja. Okey? Nampak tak? Kemah saja. Bila kemah, kita pun jadi seronok, balik kerja tak serabut. Okey? Baik, itu dia. Seterusnya, aku nak tunjuk cara-cara sapra. Nanti side. Sapra. Sambil-sambil itu aku tayanglah sapra-sapra aku ni. Okey? Okey, macam aku cakap tadi, sapra
berapa besar almari kita kena ukur. Kita nak buat 2 line. Satu sapra tu kena ada berapa line. Lepas tu kita tanda dekat sini. Bila kita lipat, sapra tu kena sama. Dan bila kita lipat, kita kena ingat kita lipat belah mana. Okey? Baik. Mari kita layak sikit sapra. Mau tak? Okey, yang ni sapra. Sapra ni maksudnya alas meja, alas lantai dan sebagainya. Ini yang sapra aku pernah pakai tunjuk kat hampa tu. Okey? Yang tunjuk kat hampa tu. Sapra ni kadang-kadang banyak saiz. Ada yang panjang, ada yang besar, ada yang bulat dan sebagainya. Ini aku nak tunjuk sapra aku. Okey? Sapra tu kalau dia meja panjang, apa pun aku cakap, kena lipat 2 dulu. Lipat 2 bahagian yang panjang dengan panjang. Lipat 2. Bila kita lipat 2, dia akan jadi lebih kurang 4 segi macam tu. Okey? Bila dah lipat 2, bucu dengan bucu mesti balik kepada bucu dengan bucu, supaya kita pegang bucu tu dan bucu tu tak herot lepas tu. Lepas tu kita ambil yang ujung tu. Okey? Kita ambil yang ujung tu lagu ni. Sorry, aku nak kena bubuh ke dalam pasal label dia di luar. Okey, bucu dengan bucu. Lepas tu kita lipat lagi. Geretuk supaya lipatan-lipatan itu berada pada yang sama. Ambil lagi sekali bucu dengan bucu, temukan lagi. Okey? Geretuk. Bila dah geretuk, lepas tu kita samakan. Samakan sapra tu elok-elok, bucu dengan bucu. Macam ni dia ada lace, so aku kena jaga lace tu tak payah jangan koyak kat ujung tu. So lace tu kena berada di dalam. Kalau lace tu berada di luar, kemungkinan dia akan rosak. Okey? Lepas tu dah bucu dengan bucu, kita lipat masuk dalam. Okey, lipat masuk dalam. Dan kita tekan dia punya tu ujung-ujung. Tekan, tekan, tekan. Lurut, urut. Percayalah, benda ni akan mendatangkan kesan bila hampa lipat nanti. Kalau hampa tak buat macam tu, nanti lipatan hampa tak akan cantik. Okey, itu tips dia. Alright, lepas tu macam aku cakap tadi, boleh bahagi 3. Lipat 1. Okey, lipat 1. Jangan tekan hujung ni dah, sebab kita nak nampak benda tu gebu. Kita ambil ujung dia saja. Okey, dan kita masukkan jari kita sini. Nampak tak aku buat apa ni? Masuk jari, tolak supaya lipatan tu tak berkedut ujung tu. Lepas tu baru kita pusing lagi sekali dan kita bubuh yang macam ini pula. Dan macam tu, lurut dekat bahagian tengah, masukkan jari, cantikkan di depan dan di belakang. Nampak tak? Straight kan? Straight apa semua. Dan lace itu berada di dalam dan dia tak akan kena bila kita tercarik, kita buat keluar. Oi, sangkut. Dia akan terjaga. Okey, ini dia punya cara lipatan cadarnya. Faham ke tak? Nak tunjuk, nak tayang lagi satu cadar kat apa? Cantik kan? Ni sapra. Cadar pula aku cakap tadi. Sapra. Nampak tu? Siap ada lubang-lubang ni. Cantik ni. Ni dia ada sulam mesin kat sini. Ni macam bunga-bunga Christmas lah ni. Cantik. Cantik sangat. Nampak tak? Itu bahagian tengah dia. Cadar sapra-sapra ni kurang-kurang dalam rumah ni ada 8 set. Satu jenis ada 8 set. Itu memang aku suka lah nak buat macam mana. Minat ke sapra ni, orang tua-tua. Okey, macam biasa, ambil bucu ke bucu. Bucu ke bucu. Dan bucu ke bucu juga. Pegang bucu tu. Jangan tu tak pegang. Lipat. Bucu ke bucu. Ketuk. Okey. Lepas tu bucu ke bucu lagi sekali. Lipat macam tu. Ketuk. Lepas tu urut dia elok-elok. Ujung bucu-bucu tu kena sama, kena cantik. Lipat 2. Lurut lagi. Okey, yang bila kita masuk bahagian dalam tu tak boleh terlebih daripada yang terlebih tu. Kita kena kurangkan sikit supaya dia tak nampak jelen dia tu.
Lurut. 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 Dan lipat 3. Okey, masukkan jari. Dan kemudian lipat lagi sekali. Okey. Lurut bahagian tengah. Nampak tak dia jadi apa? Straight kan? Itulah dia orang kata apa? Tips-tips untuk melipat sapra ke, cadar ke, apa ke, lagu tu lah juga. Apa-apa saja yang kita nak lipat, maybe tea towel sekalipun. Tea towel ni tahu apa? Ni yang duk gantung kat dapur tu lah. Apa saja kita nak lipat sekalipun, jangan bagi nampak hujung tu di luar. Okey, lipat bucu dan bucu. Turut dia. Okey. Lipat lagi. Make sure benda hujung tu tak boleh terlebih daripada macam tu. Masukkan ke dalam sikit. Lurutkan dia. Yang ni kena buat. Jangan hampa tak buat. Jangan malas. Jangan skip bahagian ni. Kalau hampa skip, memang lipatan hampa tak akan jadi cantik. Okey. Dah lipat 3. Kalau hampa nak gebu, hampa boleh lipat 4 pun boleh. Macam mana nak lipat 4? Kita bahagi 2 dulu. Bahagi 2. Kita tekan buat line. Kita buka. Kita ambil yang line tu sebagai penanda. Okey. Dan kita lipat. Yang ni lagi cantik sebab apa? Di belakang pun ada 2 lipatan yang tak nampak bucu. Di depan lagi lah nampak kemas. Okey. Faham ke tak? Okey. Itulah dia cara-cara kita nak melipat dan sebagainya. Cara-cara nak iron, kalau mengikut fashion punya orang kata tu undang-undang. Okey, kalau kita nak buat kemeja ke, nak iron apa-apa pun, jangan iron line tulang ni. Tak boleh. Sleeve tu, sleeve kemeja laki hampa tu, kemeja hampa ke, blouse hampa ke, jangan tekan bagi nampak ada tulang di sini. Tak boleh, tak cantik. Kemeja tak sepatutnya ada line di sini. Jangan pi tekan. Okey? Itu salah sebenarnya. Tak boleh ada line gosok di tulang sini. Faham nak? Okey, baik. Jadi itulah dia apa sedikit sebanyak ilmu yang kita nak bagi pasal melipat-lipat baju ni. Bila hampa dah lipat baju, dah lipat kain, dah lipat apa semua, yang besar di bawah dulu. Okey, lepas tu baru kita naik kecil. Kalau boleh yang satu set samakan dia dulu. Yang sama warna, warnakan dulu. Nak sama warna senang saja. Ingat warna pelangi tu apa? Merah, oranye, kuning, hijau, biru, indigo dan seterusnya. Dan ikut color tu. Sebab memang color tu akan menyedapkan mata kita bila kita melihat susunan dalam warna tersebut. Jangan lompat-lompat. Bila hampa lompat, hampa jadi pening. Okey, so warna kena ikut warna pelangi. Lepas tu susunlah saiz dia, jenis dia dan sebagainya. Jadi barulah bila kita buka almari, maka almari kita akan nampak segak selalu. Faham tak? Baik, jadi itu antaranya cara-cara kita nak berbetul. Okey, dalam laundry aku ni, apa tengok, aku siap ada bekas-bekas dia. Okey, aku dah siap ada raga macam sini. Color, kalau hampa nak basuh mesin, aku ada bahagian color, warna. Aku tak campur dengan putih. Dan kita ada putih, whites dekat sini. Lepas tu kita ada dry clean punya bakoi. Dan kita ada dry punya. Dry ni maksudnya aku akan pakai apa nama ni, dryer saja. Ala-ala dry clean. Maksudnya kalau aku pakai tu dalam masa 3 jam, 4 jam untuk shooting, aku tak hantar dry clean, mahal. Aku tak basuh sendiri. Sebab apa, benda tu tak boleh basuh. Jadi aku akan pakai dryer saja. Buka slow dia punya heat dia. Sekejap saja masukkan dalam dryer, lepas tu boleh pakai balik untuk function yang seterusnya. Jadi kita boleh untung kat situ. Sayang, walaupun aku ni banyak duit berlungguk semua, tapi kalau kita boleh jimat, kita jimat. Okey, jadi aku ada dah siap ni. Jadi anak-anak pun dah terancang. Okey, kalau baju putih letak kat bakul mana? Baju colour letak kat bakul mana? Yang nak hantar pergi dry clean letak dekat mana? Jadi Suun dengan Cinderella dah tahu. Okey, kalau penuh bakul dry clean tu, maksudnya ada baju nak pergi hantar ke dry clean. Dia akan ambil, dia pergi hantar dry clean, balik, buka plastik, salin hanger, baru boleh bubuh kat dalam ni. Okey, Suun kalau hang dengar aku punya live ni, balik ni hang siap. Hang buat lagi perangai tak larat tu, aku ni pedepiang nanti. Susun macam pungkok tengah naik tangga, hang siap. Faham tak?
kita ni puasa-puasa ni nak raya ni tak apalah. Lepas ni hang kena balik perangai tu. Macam mana aku ajak hang yang bertahun-tahun tu. Penat hang tahu tak? Aku faham hang ada banyak benda nak buat segala benda. Tapi kalau ada masa, buat. Jangan bagi aku dan suruh. Bila aku dan suruh, hampa nanti termalu sendiri, hampa nanti sakit hati. Sebelum nak aku suruh, buat siap-siap. Benda macam tu, majikan mana pun, kalau tengok pekerja dia buat sebelum dia suruh, yang tu cukup nikmat bagi kami. Cukup nikmat. Kami akan kata, bagusnya aku tak suruh, hampa dah buat. Macam tu. Itu majikan mana-mana akan rasa benda tu. Tapi kalau dan dia kata, awak hampa tak buat ni, baru hampa kalang kabut tak buat, itu cukup sakit hati. Oi, macam ambil pisau, siap. Tapi kalau hampa buat sebelum aku suruh, seronok. Sajalah nak tunjuk Bruce ni. Datuk beli mana Bruce ni? Bruce ni aku ni lah. Sebelum kita nak lap-lap apa semua, ya, kita boleh gabui-gabui ni segala mesin-mesin ni, debu-debu tu. Gabui. Macam tu lah. Beli kat mana? Dekat London. Sorry lah. Okay. Baik. Jadi itulah cara-cara kita ni. Bukan dapur saja kita kena cek bilik tidur, segala kain baju semua nak kena tu. Bukan senang cek nak menikah, bukan senang nak hidup atas dunia ni. Bukan celek-celek mata, lempak sana, lempak sini, lempak sana. Suruh maid nak buat. Maid pun tak larat lah kalau rumah besar dengan dia seorang. Masak pun dia, bersiang ikan pun dia, itu pun dia, kemas pun dia. Nak pergi bilik hampa lagi, tambah bilik-bilik perempuan. Aku pernah tengok bilik-bilik anak dara. Ya Allah, itu hangku takut. Nak tolak pintu bilik ni pun tak boleh. Kena tolak pasal pakai baju penuh kat belakang dengan kasut dengan handbag apa. Main lungguk macam tu saja. Keluar, hari ni nak pakai baju apa, pakai tak selesa. Buka, bubuh, lungguk tang tepi. Pakai ni pula tak kena. Buka, londeh, bubuh tang tepi. Campak. Lama-lama bila dah campak macam tu, dia jadi bertimbun lah. Maid nak pegang pun takut. Sagi pegang ni kotor kah? Sagi pegang ni basuh, tak pakai lagi kah? Dia nak pakai kah? Jadi maid pun tak tahu nak buat apa. Jadi kalau hampa nak persenang kerja orang, hampa sendiri pun kena tahu sistem. Jadi sistem tu orang akan tahu dan orang akan ikut sistem tu dan kita akan senang. Walaupun kadang-kadang sistem aku ni hampa tak ikut. Tapi tak apa. Mak macam tu lah. Dia dah beletiak banyak kali. Lepas tu hampa tak ikut, dia buat sendiri. Barulah anak-anak, mak, kami nak tolong apa? Mak, kami nak tolong apa? Yalah, dah tahu kan? Dah tahu salah sendiri. Jadi begitu lah. Hai, penatnya bercakap, saatnya minum air. Apa mak kata? Tadi kita buat apa? Dekat nak sejam lagi 7 minit je. Ya Allah, ya Tuhanku. Aku nak abang Asad kata lagi aku nak masak makaroni goreng. Dah segak-segak ni alang-alang tu aku terus dah masuk dapur kan. Jadi kamera boleh dah touch dekat aku sikit. Tak payah dah touch kat tangan saja. Dan kita ada berita hebat, iaitu alhamdulillah menjelang kepada angka 1 juta follower aku pada, mungkin aku rasa tak tahu lah minggu depan ke esok lusa ke akan sampai lah. Jadi aku nak berikan hampa satu hamper yang berisi berisi barangan-barangan aku seperti riayan, seperti tinik, mungkin ada lagi lah 2-3 kalau aku tengah duk kira lagi. Dan aku akan bagi hamper ini kepada 6 orang pemenang insya-Allah, dan seorang itu akan kena tag kawan dia. So 3 pasangan akan memenangi hamper bekalan tinik selama setahun setiap orang, iaitu 12 botol seorang. Dan kami akan bagi juga set riayan yang begitu orang kata tu ini ni untuk dimiliki oleh semua orang. Jadi tunggu update aku menjelang ambang 1 juta follower. Okey, dan hampa akan berpeluang memenangi pelbagai jenis hamper, barangan hadiah, produk-produk cek dan sebagainya. Okey, ini untuk aku orang kata tu memberikan semangat kepada hampa yang terpaksa berkurung lagi 2 minggu ni. Kesian kat hampa. Mana kata kita memang kena puasa lah di awal Ramadan ini, dan juga insya-Allah mungkin kita semua kena raya dalam keadaan begini. Mungkin setengah orang saja yang boleh dilepaskan keluar, tapi kebanyakan kita terpaksa beraya dengan cara berkurung di dalam rumah ini. Nak buat macam mana kalau Allah Ta'ala kata nak simpan kita dalam rumah, nak cuci kita, nak berbetul kita punya amalan, nak berbetul sikap kita. Sebab ada 2 berlakunya peristiwa ketika zaman Nabi Muhammad SAW dan juga zaman sebelumnya, di mana di dalam surah Al-Kahfi pun kita tahu cerita tentang beberapa orang pemuda yang Allah kurung di dalam gua, melarikan diri daripada pemerintah yang ingin membunuh mereka kerana tidak
beriman dengan pemerintah tersebut bukan Allah, maka Allah kurungkan selama 300 tahun di dalam gua Kafi itu untuk dibersihkan, diselamatkan mereka. Dan Nabi Muhammad juga masuk ke dalam gua Hira juga, dikurung juga oleh Allah. Dalam ada sebabnya, maka kita juga kena ambil sebab musabab itu. Allah kurung kita sekarang untuk Allah membersihkan bumi kita, membersihkan manusia sejagat, dan membersihkan kita dalam konteks mini, iaitu di dalam rumah kita dah boleh pandai masak, kita dah pandai lipat baju, kita dah tengok anak-anak dalam sudut perspektif yang lain dan sebagainya. Jadi Alhamdulillah, benda-benda itulah yang kita kena ambil iktibar, dan kita rasa kena syukur sangat. Kita di antara golongan tiba di zaman di mana Allah begitu prihatin dan Allah begitu menyayangi kita. Ingat macam aku cakap, Allah tak zalim. Okey, Allah tak zalim. Kita yang zalim buat lagu ni. Allah sayang lagi dengan Allah menyimpan, mengurung kita supaya kita ini, orang kata tu, recharge dalam bentuk yang baru selepas ni, insya-Allah. Jangan lupa tengok Makaroni Cek lepas ni. Dan juga kita akan adakan satu pertandingan. Bukan pertandingan, kita akan adakan satu exposure kepada semua orang mengenai ambang 1 juta follower Rizal Ibrahim, dan akan menerima hadiah-hadiah seperti bekalan klinik setahun, Riayan, Riri dan banyak Riri lain lah. Okey, jangan lupa selalulah tengok benda ini dan tag kawan-kawan anda sekiranya anda juga mahu berkongsi hadiah tersebut bersama kawan-kawan, sahabat-sahabat, mak ke, kakak ke, adik ke dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.